Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, hari ni saya nak berkongsi berkenaan dengan cerai. Cerai rujuk secara senyap. Okey, adakah ia perlu dibuat secara senyap ataupun adakah ia memadai dibuat secara senyap ataupun macam mana? Okey, di sini saya nak terangkan. Okey, tak kisahlah perceraian yang berlaku sama ada secara talak yang soreh maupun secara kiasan, perlu saya tegaskan di sini, perlu rujuk ke mahkamah untuk dibuat pengesahan sama ada lafaz talak itu sah ataupun tidak. Kenapa? Okey, kenapa saya kata perlu? Bukan rujuk kepada orang-orang kedai kopi, bukan rujuk kepada orang-orang yang tidak tauliah. Okey, tidak tauliah di sini adalah siapa? Jiran-jiran ke yang kurang ilmunya. Kalaulah kita rujuk kepada ustaz ataupun ustazah sekalipun, ada di kalangan ustaz dan ustazah yang tidak mahir selok-belok perundangan ni. Mungkin mereka mahir dari segi hukum syarak. Okey, kalau ikut hukum syarak, nikah tak daftar pun sah, betul? Okey, tapi sekarang ni kita ada undang-undang. Jadi sebab itu yang saya kata rujuk kepada orang yang bertauliah. Okey, kalau orang tu ustaz dan orang tu adalah seorang yang beramal, beramal, bukan beramal soleh tu. Okey, beramal soleh tu baguslah. Beramal dari sudut perundangan seperti peguam syar'i, pegawai mahkamah ataupun hadir teruslah di mahkamah bertanya secara langsung perihal talak yang telah dilafazkan. Okey, talak yang soreh ni, maksud talak soreh ni adalah contohnya, I ceraikan you. Okey, I ceraikan you, talak satu. Atau saya talakkan kamu dengan talak 8,000. Okey, walhal talak ada 3 je. Okey. Lepas tu itu kalau soreh maksudnya jelas. Okey, itu kita faham. Kita faham, tapi ada juga bila dah faham, dah pun diceraikan, okey, tapi tak buat pengesahan kat mahkamah. Tak buat aduan lah kat mahkamah. Disebabkan lepas dah talak tu si suami rujuk. Rujuk dengan cara macam mana? Berbaiklah. Tak ada pun lafaz rujuk tu, tapi berbaik. Isteri ni pun dengan cakap-cakap orang, dah rujuk okey lah. Okey, dah rujuk okey, tak perlulah nak heboh-heboh. Okey. Tak boleh, sebenarnya tak boleh. Okey, sebab dia melibatkan hukum syarak. Nanti saya akan jelaskan. Okay, yang kedua, talak yang kinayah. Talak kinayah ni apa? Sindiran. Okey, contoh macam, you baliklah rumah mak bapak you. You balik rumah mak bapak you. You bukan isteri I lagi. Ataupun I tak boleh tengok muka you sebab you bukan isteri I lagi. Ataupun taklid ke, you keluar daripada rumah, jatuh talak satu. Tak kisahlah, either one, salah satu. Itu pun perlu dirujuk di mahkamah, rujuk pada orang yang bertauliah untuk mengesahkan. Yang boleh mengesahkan ni adalah hakim lah. Okey, sebab kita pun perlu rujukkan. Yang boleh mengesahkan adalah hakim. Okey, berbalik-balik pada yang saya katakan tadi, kenapa perlu rujuk? Okey, isunya adalah memang bila dah rujuk boleh jadi suami isteri balik, betul? Okey, kalau kahwin ada saksi, ada apa semua, suami isteri saksi ijab kabul pun dah sah kalau ikut hukum syarak. Tapi undang-undang selagi tak didaftarkan, itu adalah tanpa kebenaran. Okey, tak apalah, kita balik-balik pada isu perceraian tadi. Kenapa saya kata perlunya daftar perceraian tadi? Okey, kita takut, okey, pada 1 hari bulan 8 saya ceraikan kamu dengan talak 1. Okey, tiba-tiba rujuk. Kita tak sedar entah bulan lepas, entah tahun lepas ada perkataan kinayah. Contoh macam, you baliklah rumah mak you.
You balik rumah mak you sampai bila pun tak apa, kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Okay, kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Okay, benda itulah yang perlu disahkan. Silap-silap hari bulan, yang perkataan kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi tu dah dikira cerai, talak satu. Kita tak tahu. Okay, lepas tu yang cerai yang 1 bulan 8 tadi tu sah juga, cerai talak satu. Kan dah jadi 2. Okay, janganlah memandai-mandai. Dah cerai, rujuk tanpa buat pengesahan. Rekod tu penting, sebab benda ni akan jadi bilangan talak tu tadi. Okay, andai katalah cerai rujuk, cerai rujuk, cerai rujuk, cerai rujuk tanpa ada rekod kat mahkamah, kita takut dah tak boleh jadi suami isteri lah. Talak tu adalah talak bain dah. Okay, talak bain yang mana kena nikah yang baru. Tiba-tiba ada anak, jadi kita dah jadi lain lah kat situ, kita tak nak lah. Okay, itu yang jadi hubungan keluarga semakin panas, panas dan panas. Okay, satu je puncanya. Kenapa? Kalau tak dua-dua pun, kalau tak dua-dua yang tahu selok belok agama, cukuplah seorang. Okay, terutama suami, sebab suamilah yang mengetuai nakoda. Dia lah nakodanya. Okay, si isteri adalah acuan daripada suami. Jadi janganlah kita ambil sambil lewa. Biarlah kita berkahwin. Itu yang pertama. Yang memisahkan hanyalah kematian. Biarlah. Tapi kalau dek kerana nak mempertahankan hubungan ikatan perkahwinan sampai nak mati tu, fahamlah. Okey. Okey, rasanya itu sahaja perkongsian pada saya pada hari ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, perceraian perlu disahkan terlebih dahulu di mahkamah. Okey, sebelum rujuk. Okey, itu sahaja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.